Warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 1 yang terdiri daripada Muhammad Adil bin Ma'wan Ghani, Muhammad Haizal bin Ismail, Muhammad Zarif Miza bin Muhammad Rasuli, Nur Akil Zafri bin Abdul Zaini, Muhammad Naim bin Nazri dan Muhammad Anaf bin Muhammad Rafi. Tajuk yang akan dibincangkan oleh kami ialah pengenalan ilmu falsafah. Konsep ilmu falsafah. Secara umumnya, falsafah ialah satu disiplin ilmiah yang mengusahakan kebenaran yang umum dan asas. Ciri-ciri falsafah terdapat dua. Yang pertama merupakan satu, usaha pemikiran yang tuntas. Yang kedua, tujuannya adalah untuk mendapatkan kebenaran. Falsafah terbahagi kepada dua sudut. Yang pertama ialah etimologi dan yang kedua ialah terminologi. Saya beralih kepada falsafah dari sudut etimologi. Perkataan falsafah berasal dari bahasa Yunani. Terdapat 3 suku kata dari sudut etimologi. Yang pertama ialah philin yang bermaksud mencinta, mencintai, kaji dan atau hargai. Yang kedua ialah philos iaitu cinta. Yang ketiga ialah sophia, hikmah, kearifan, kebijaksanaan atau kebenaran. Secara amnya, filosofi bermaksud ilmu kecintaan kepada kebijaksanaan, kebenaran dan hikmah. Falsafah dari sudut terminologi. Dari sudut terminologi, falsafah membawa maksud satu ilmu yang mendalami makna dan hakikat sebenar suatu perkara sehingga ia jelas maksud dan tujuan. Falsafah menurut Kamus Dewan, pengetahuan dan penyelidikan tentang sebab-sebab lain, kewujudan sesuatu atau tentang kebenaran dari dan erti wujudnya sesuatu. Terdapat 5 bidang falsafah. Pertama, metafizik yang bermaksud kewujudan. Persoalan, adakah Tuhan wujud? Kedua, epistemologi yang bermaksud ilmu. Persoalannya, apa itu ilmu? Ketiga, etika yang bermaksud aksi. Persoalan, tindakan yang mana betul dan tindakan yang mana salah. Keempat, politik yang bermaksud daya. Persoalan, apakah tindakan yang dibenarkan? Kelima, estetika yang bermaksud seni. Persoalan, apa itu indah? Skop falsafah. Pertama, tabi'i alam semesta, umum dan unsur-unsur makhluk. Kedua, tabi'i Tuhan, hubungan manusia dengan Tuhan. Ketiga, kedudukan manusia dalam alam semesta. Keempat, manusia dan negara. Kelima, manusia dan pendidikan, iaitu tabi'i ilmu epistemologi. Keenam, konsep jahat dan baik, moral, akhlak, adab dan etika. Ketujuh, nasib dan ikhtiar, qada dan qadar. Ke-8, roh atau nyawa dan kematian. Ke-9, minda dan jirim. Ke-10, idea dan pemikiran. Konsep falsafah pendidikan. Pertama, suatu pendekatan atau teori pembelajaran yang menentukan cara pendidikan boleh dilaksanakan pada pelbagai peringkat. Kedua, falsafah pendidikan diperlukan sebagai panduan guru dan warga sekolah berinteraksi dengan murid, ibu bapa dan pihak berkenaan. Ketiga, falsafah pendidikan juga akan menentukan kurikulum dan pengajaran dan cara pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan. Cabang falsafah pendidikan terbagi kepada 2, iaitu falsafah pendidikan timur dan falsafah pendidikan barat. Falsafah pendidikan timur contohnya ialah falsafah dari Asia, falsafah India, falsafah Cina, falsafah Iran, falsafah Korea dan falsafah Islam. Contoh falsafah pendidikan barat ialah pendidikan tradisional, pendidikan moden. Skop falsafah pendidikan. Pertama, falsafah pendidikan kebangsaan, FPK. Kedua, falsafah pendidikan Islam. Dan ketiga, falsafah rukun negara. Seterusnya, pergi ke falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan kebangsaan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Falsafah pendidikan kebangsaan ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.
Seterusnya, matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Matlamat falsafah pendidikan kebangsaan adalah untuk melahirkan insan yang harmonis dan seimbang dari berbagai aspek, iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial, supaya menjadi warga negara Malaysia yang baik dan berguna. Ini bertujuan melahirkan insan yang seimbang melalui pendidikan. Dengan kata lain, matlamat falsafah pendidikan kebangsaan bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang sempurna serta menghayati ciri-ciri berikut. Yang pertama, percaya dan patuh kepada Tuhan. Yang kedua, berilmu pengetahuan. Yang ketiga, bertanggungjawab kepada diri, masyarakat, agama dan negara. Yang keempat, berakhlak mulia. Yang kelima, memiliki sahsiah yang seimbang dan sepadu. Dan yang keenam, memupuk perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum. Seterusnya, model insan seimbang dan harmonis melalui falsafah pendidikan kebangsaan. Ada 4, iaitu intelek, rohani, emosi dan jasmani. Intelek dan jasmani iaitu ilmu pengetahuan dan akhlak mulia. Rohani dan emosi iaitu bertanggungjawab dan sumbangan kepada masyarakat. Seterusnya, kita dapat tengok dekat slide ni segitiga. Yang pertama, dia menunjukkan yang paling tinggi keagamaan untuk Tuhan, dan yang kedua keadaan diri dan kerja individu, dan yang ketiga pembangunan negara bangsa. Seterusnya kita silakan Zarif. Seterusnya, elemen falsafah pendidikan kebangsaan. Terdapat 6 elemen di dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Seperti yang kita dapat lihat, yang pertama adalah insan yang seimbang dan harmonis. Yang kedua, rakyat Malaysia yang berakhlak mulia. Seterusnya, rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, memperkembangkan potensi secara menyeluruh dan bersatu padu. Rakyat Malaysia yang berketerampilan, dan yang terakhir, memperkembangkan potensi individu. Seterusnya, falsafah pendidikan Islam. Resolusi First World Conference on Muslim Education in Jeddah, Mekah. The aim of education in Islam is to produce a good man. It aims at the balanced growth of the total personality of man through the training of man's spirit, intellect, the rational self, feelings and bodily sense. Seterusnya, matlamat falsafah pendidikan dalam Islam. Terdapat matlamat pendidikan dalam Islam yang ini bertepatan dengan matlamat yang diutuskan para Rasul. Rasulullah SAW diutuskan bertujuan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, melahirkan insan yang beradab, yakni berilmu dan beramal dengan ilmunya, dan melahirkan insan yang adil, yakni sentiasa meletakkan sesuatu pada tempatnya dan menunaikan hak pada sesuatu yang berhak ke atas dirinya. Menurut Said Muhammad Naqib Al-Attas, ini insan yang baik adalah insan beradab atau insan adabi, bukan sekadar menunaikan tanggungjawab kenegaraan sebagai warga negara yang baik, tetapi ia menunaikan hak yang paling utama terhadap Tuhan dan Rasulnya, hak pada dirinya, ibu bapa, ahli keluarga, masyarakat dan alam persekitarannya. Manakala menurut Said Muhammad Naqib Al-Attas, di dalam risalah kaum muslimin, yakni yang sedar akan tanggungjawabnya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang sebenarnya disembah, yang memahami dan melaksanakan tanggungjawabnya kepada diri sendiri dan kepada masyarakat yang adil, dan yang sentiasa berusaha memperbaiki setiap aspek diri ke hadap yang lebih sempurna sebagai insan yang beradab. Jadi kita dapat lihat kesepaduan falsafah pendidikan kebangsaan. Terdapat 3, yakni falsafah pendidikan Islam, falsafah pendidikan Barat, terbahagi kepada 2, iaitu tradisional dan juga moden. Baiklah, jika kita dapat lihat falsafah pendidikan Islam terbahagi kepada intelek, rohani dan jasmani, manakala pendidikan moden, falsafah pendidikan Barat yang moden, iaitu intelek, jasmani, emosi, kognitif, afektif, psikomotor. Manakala dari segi falsafah pendidikan Barat yang tradisional pula,
intelek rohani, jasmani, kognitif, afektif dan psikomotor. Maksudnya saya serahkan kepada Naim. Okey, insyaAllah falsafah rukun negara. Okey, rukun negara adalah satu ideologi kebangsaan Malaysia yang telah dibentuk pada 31 Ogos tahun 1970. Rukun negara ini telah diperkenalkan berikutan dengan peristiwa 13 Mei 1969 yang mana telah melemahkan perpaduan antara kaum di Malaysia. Tujuan utama rukun negara dibentuk adalah untuk membentuk perpaduan yang kukuh. Seterusnya, prinsip-prinsip dalam rukun negara jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi memastikan kejayaan dan kestabilan rakyat Malaysia. Okey, kita lihat rukun negara terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama sekali adalah objektif masyarakat Malaysia yang mahu dibentuk. Yang kedua adalah prinsip rukun negara. Objektif masyarakat Malaysia yang mahu dibentuk yang pertama sekali adalah mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat. Yang keduanya adalah memelihara satu cara hidup demokratik. Yang ketiga, mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. Seterusnya adalah membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak. Dan yang terakhir sekali adalah membina sebuah masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Jadi prinsip rukun negara seperti mana yang kita sedia maklum ada 5 prinsip. Yang pertama sekali adalah kepercayaan kepada Tuhan. Maksudnya adalah mewujudkan ikatan agama agar masyarakat dapat membentuk fikiran, pertuturan dan perbuatan yang memanfaatkan diri serta orang lain memandangkan semua agama mengajar kebaikan. Seterusnya adalah kesetiaan kepada raja dan negara berteraskan kepada amalan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Menanam sikap bertanggungjawab, sanggup berkorban demi negara dan memberi sumbangan terhadap pembangunan negara. Seterusnya adalah keluhuran perlembagaan, menekankan perlunya rakyat menerima, mematuhi dan mempertahankan keluhuran atau kemuliaan perlembagaan negara. Menghindari kepentingan perlembagaan sebagai perundangan tertinggi yang harus dipatuhi demi keharmonian negara. Seterusnya adalah kedaulatan undang-undang, mewujudkan masyarakat yang menghormati dan mematuhi undang-undang negara. Dan yang terakhir sekali adalah kesopanan dan kesusilaan, menekankan perkembangan personaliti dan tingkah laku setiap rakyat dengan tujuan untuk membentuk warga negara yang bersopan santun dan bersusila, memupuk sahsia mulia dalam kalangan masyarakat agar tidak menyinggung perasaan orang lain yang boleh menjejaskan keharmonian negara. Mencapai perpaduan yang lebih erat melalui rukun negara yang akan membentuk satu bangsa yang bersatu padu di mana semua rakyat tanpa mengira kaum mempunyai semangat kesetiaan dan cinta terhadap negara. Yang kedua adalah membina sebuah masyarakat progresif yang mana masyarakat progresif yang mencapai kemajuan dalam bidang sains dan teknologi selaras dengan perkembangan teknologi, memelihara satu cara hidup demokratik yang mana rakyat bebas berpolitik di dalam negara. Seterusnya adalah mencipta sebuah masyarakat yang adil. Semua anggota masyarakat mempunyai peluang yang sama untuk menikmati kekayaan negara. Dan yang terakhir sekali, pentingnya menghayati rukun negara, membentuk satu sikap yang liberal, iaitu masyarakat negara bebas mengamalkan agama dan adat resam serta kebudayaan masing-masing dengan yang sesuai dengan matlamat perpaduan negara. Dan saya serahkan kepada Akif. Seterusnya adalah adab, akhlak, limpahan budi dan sejahtera dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Adab dan akhlak adalah dua neraca hidup bagi insan yang menginginkan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Adab dan akhlak menjadi cerminan dan kemegahan tamadun sebagai satu asas falsafah pendidikan yang mendalam. Namun hakikatnya pada hari ini persoalan adab dan akhlak tidak lagi seperti dahulu. Maka dalam hal ini soal budi menjadi satu dimensi yang cukup penting dalam membina agar budi sebenar falsafah pendidikan. Tanpa budi, adab dan akhlak akan terkembang ambing bedanya. Kata Buya Hamka, kemunduran negara tidak akan menjadi kalau tidak kemunduran
kemunduran budi dan kebusukan jiwa. Seterusnya adalah budi asas sejahtera. Budi adalah asas kepada kesejahteraan diri dan seterusnya bagi mengecapi kesejahteraan hidup. Istilah kesejahteraan diri termasuk dalam falsafah pendidikan kebangsaan adalah hasil daripada kejituan proses pendidikan mengikut kerangka falsafah pendidikan kebangsaan. Sejahtera berkait rapat dengan pengurusan diri individu itu sendiri dan diseimbangkan dari segi ekstrinsik mencakupi dunia luar melalui 5 deria utama insan, iaitu deria rasa, deria mendengar, deria sentuh, deria melihat dan deria bau. Budi bahasa, budi pekerti, budi bicara merupakan asas penting kepada asuhan dan pendidikan sejahtera yang berkualiti. Istilah budi bahasa merupakan contoh bagaimana untuk membangunkan adab dan akhlak mulia lagi luhur yang berkelangsungan kepada budi pekerti dan budi bicara sekaligus mengarah kepada kesejahteraan hidup. Dan akhir sekali adalah rajah ini menunjukkan lapisan dan unsur kesejahteraan yang meliputi ekologi, ekonomi, budaya dan masyarakat. Sekian.